Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So guys, malam ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok ke manakah arah pergerakan market. So malam ni topiknya adalah Zul akan terangkan macam mana kita nak ambil profit. Sebab apa di grup di membership tu tadi ada yang bertanya macam mana Zul ambil profit. So kata Zul ambil peluang untuk malam ni Zul akan terangkan macam mana strategi untuk kita ambil profit. So ada beberapa strategi. Zul akan terangkan dua strategi yang Zul akan pakai untuk diri Zul sendiri. So anda boleh gunakan ni sekiranya sesuai untuk anda. Anda boleh praktikkan juga pengambilan profit yang cara Zul ambil. So guys, let's go. Sebelum tu let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku untuk hari ini. So guys, inilah coin market cap. Sepanjang masa siapa yang masih newbie baru dalam market, so ini yang anda perlu tahu, iaitu sebelum anda tengok chart, anda boleh tengok dulu market secara keseluruhan. Contoh kalau tengok bursa saham, kita tengok kat papan lah, kat papan bursa saham tu. Kalau kat kripto nak tengok mana? Kripto kat sinilah antara website yang boleh kita tengok. Antaranya kita tengok di coin market cap, ataupun anda nak tengok di live ni boleh. Contoh ni live watch ni pun boleh. Tu sama je, data dia lebih kurang sama je, cuma interface dia lain. Ini boleh. Ataupun anda nak tengok yang kata yang Malaysia punya CoinGecko kat sini pun boleh. So yang dekat yang CoinGecko ni aku kata dia punya aku kata orang Malaysia yang aku kata create ini. So apa pun ketiga-tiga ni yang boleh pakai. So Zul mau selesa pakai ni lah. Sebab apa Zul pakai dari dulu lagi. So sepatutnya akan terangkan penggunaan kat sini. So first kali macam biasa, apa yang kita perlu tengok ialah macam pertama kali kita tengok total market dulu. Sebab apa kita tengok total market untuk hari ini berada di 1.94 trilion USD dollar. Kemudian tengok volume berkurangan daripada 100 bilion lebih ke 97 bilion. So tengok apa yang berlaku untuk percentage. Kita ada tengok apa peningkatan total market dalam 1.74. Tengok volume berkurangan. Ini bermakna kita tengok harga coin meningkat hari ini. Dan kita tengok volume yang drop, itu meaning kita tengok peningkatan yang kata slow lah. Kata tidak ada sebarang candle yang melakukan kenaikan yang tinggi lah untuk hari ini. Dan guys, kita tengoklah BTC dominant tu. BTC dominant sikit dropping daripada 42.5 kepada 43. Kemudian Ethereum sedikit meningkat daripada 18.5 ke 18.7. Ini kita tengok kenaikan untuk hari ini. BTC sedikit. Kemudian kita tengok juga kenaikan di Ethereum agak banyak lah, meningkat 0.5. So meaning kita tengok untuk hari ni expected di altcoin lah. Altcoin akan melakukan peningkatan more lebih daripada Bitcoin. So let's go kita tengok betul ke tak. Kita tengok harga di semasa untuk hari ini. So untuk setakat malam ini pukul dalam almost hampir pukul 8 malam. So Bitcoin berada di 43.6. Hanya peningkatan 1.42%. Tapi apa yang bagus tengok adalah peningkatan untuk weekly lah. Untuk weekly hari ni 0.83. Kemudian untuk Ethereum, kita tengok Ethereum almost 3.1k. So peningkatan 4%. Lepas tu cakap untuk hari ni Bitcoin walaupun ada peningkatan sikit aja, mostly peningkatan altcoin. Tengok Ethereum 4%. Dan kita tengok di Binance 2%, Solana 8%. Tu lain-lain tengok altcoin lain semua sedang melakukan peningkatan. Itu macam mana tu tahu walaupun tak tengok bawah ni. Ini hanyalah berdasarkan data yang kita tengok sini. Tengok total market meningkat, volume berkurangan. Ini mana harga coin tengah meningkat tapi tak naik dengan banyak. Tapi naik tu yang mana kita tengok pula dominant BTC berkurangan, Ethereum meningkat. Ini bermakna kita tengok Ethereum adalah altcoin. So expected kenaikan tu dalam bentuk more kepada dalam altcoin. So antara tiga data ni anda kalau anda kata faham nak baca dia, anda dah tahulah segala keseluruhan market pergerakan kripto untuk hari ini. So itu yang saya tengokkan. So mostly kenaikan hari ini bagus. Orang kata recovery. Apa yang kita tengok adalah menarik ialah kita 7 hari punya. 7 hari kembali kata dalam green punya profit lah. Ataupun percentage tu. Kita tunggu yang monthly tu. Jika bulan 9 memanglah paling bearish tu. Expected bulan 9 ni kita akan bearish lagi. Kemudian bulan 10, 11, 12 barulah kita akan ada buran macam tu cerita kan untuk review. Pagi untuk 2-3 hari ni tu expected tu review. Memang kata review bullish ya untuk bulan 10, 11, 12. So disebabkan sudah terang apa itu kata bullish down dua kata kat macam mana kita nak ambil profit. Sekiranya kita tengok bulan 10, 11, 12 kita tengok ada parabolic buran untuk melakukan atas. So, bila naik dengan atas kita tak tahu kat mana tempat nak ambil profit. So nanti saya akan terangkan di chart. So, guys, let's go kita pergi ke trading view untuk review chart. Pertama kali kita akan tengok di total market dulu.
So total market ini 4 hours macam sekejap. So ada lagi still lagi monitor pergerakan ni. So whatever dalam pergerakan ni kita tak kata kita hanya monitor je pergerakan ini. So expected ada W. So mostly kita first good potential untuk dia break W kemudian break juga wedge. So double breakout. So expected price akan naik melakukan kenaikan yang drastik. So itulah yang tu expected kan. So apa pun untuk more long term kita expected more untuk naik ke atas at least ke 1.6 ataupun kita tengok time tu dia boleh sampai kawasan area hampir ke 6 trilion USD dollar untuk total market. So kalau kita tengok total market sampai 6 trilion total market dia, kita expected harga Bitcoin dan altcoin juga semua akan melakukan kuartal more than 100% lah kenaikan untuk semua coin untuk di dalam crypto. So apa pun let's go kita tengok. So itu yang kita terangkan. So hari ni kita akan pergi ke main topik terus. Macam manakah kita nak ambil profit. So Zul akan terangkan di Bitcoin dulu. Kemudian anda mungkin kalau ada masa Zul akan terang sedikit di Ethereum. Mungkin the main coin. So apa pun anda boleh praktiskan penggunaan ni. So Zul akan pergi. Yang ini yang chart Zul ambil dah. So Zul akan pergi ke chart lain. So Zul nak clean sikit. Okay, chart ni more clean. Lebih clean. So Zul akan delete dulu. Okay ni. So chart ni dah clean. So apa yang Zul expected sekarang kita akan cari dia punya resistance tu. Resistance adalah sebelum ni kita ada yang ni swing low to swing high. So kita ada resistance tu kita akan draw kita punya resistance, bawa resistance cakap bila price break saja major resistance kita akan expected ada price akan kita guna price Fibonacci ke 1.6 ataupun kita tengok yang ni. Sekarang kita ada semua dah. Kita akan pergi ke daily. Kalau daily nampak lebih kecil sikit. So ini daily. So ini expected. So macam mana kita nak tahu price target? So price target selalunya kita akan menggunakan Fibonacci retracement tu. Fibonacci retracement tu kita akan dapat lah kita punya retracement dekat atas sebenarnya. So kita ada beberapa target iaitu 1.2 74k, 1.6 86k, 2.6 di 120k, di 3.6 Fibonacci 158 dan 4.2 dan 150. So anda tahu sekarang kenapa tu expected untuk buram tu bulan sampai bulan 12 ni kita expected boleh sampai price 180. So price boleh lagi naik atas lagi. So expected orang kata at least sampai 180. Kalau naik lagi tu expected rezeki. So orang kata rezeki tu macam mana kita nak ambil profit. So senang saja bagi Zul senang saja. Sebab kita dah buy. So kita dah buy kita akan kulit harga bawah ni cakap kita dah buy kita kumpul. Now bila kita profit. So macam mana price naik melakukan atas macam mana kita nak take profit. So take profit senang aja. Kita akan betulkan ni dulu. So nak take profit senang aja kita akan guna kita punya Fibonacci ni. So macam mana kita nak guna Fibonacci ni? So kita akan tanda dia punya kuartal kawasan iaitu kawasan kuartal price 1.2. So ini Zul akan ambil yang ni. So ambil yang ni. So Zul akan tanda. So ini 1.2. Alright. Zul akan copy. Paste. So kita akan ambil 1.6 kat sini. So kita paste lagi. Ini kuartal 1.6. Okay, anggaran tu yang tu kita ambil lagi, kita paste lagi. So 1.6 ini kuartal 3.6. Kemudian kita ambil lagi. So 3.6 kita betul ini 4.6. So ini adalah level untuk kita ambil price. So price mana expected di 74k, 86k, 122k, 158k, 180k. So ini adalah teknik yang Zul akan buat untuk ambil take profit bila price itu melakukan atas. Sebab apa? Kita dah tak tahu, tak ada support, tak ada resistance kat atas ni. Yang kita hanya adalah price discovery. So price discovery itu potential untuk sampai Fibonacci lah 1.2, 1.6, 2.6, 3.6 dan 4.2. So itu antara tempat kita dah tahu tempat-tempat untuk take profit. So berapa jumlah untuk kita take profit? So macam juga tadi kita ada untuk Zul ada dua cara untuk take profit. So banyak lagi cara sebenarnya. So anda boleh guna dia. Mostly commonly kita akan guna mostly ataupun most safely ataupun kata sekali terlalu ambil trading leverage pun ini adalah salah satu Zul ambil. So caranya senang saja kita bawa keluar whatever price tadi. Contoh kita buy dari bawah ni. So buy bawah ni selama price tengah melakukan kenaikan. So kat manakah first point untuk kita take profit? So kita akan take profit bila price tu touch kita punya di 1.2. So 1.2 kat sini harga dalam kawasan ni 75. So kat sini kita akan ambil profit. Tu berapa nak ambil profit? So anda boleh guna rule juga 10% profit. So 10% profit macam mana? Kita akan ambil 10% kat sini. So bila price sampai kat sini total investment kita ambil 10%. Kemudian price touch 1.6 kita ambil 10%.
kemudian sampai 2.6 kita ambil lagi 10%, kemudian kita sampai 36 kita ambil lagi 10%, and then bila price sampai di 4.2 kita ambil 10%, kemudian kita bawa keluar modal. So ingat, profit dah kita ambil ni, profit dah kita ambil 10% kat sini, 10%. So sampai ke atas ni anda banyak lagi, so at least anda bawa keluar pula modal. So ini anda modal dah dapat, profit yang setiap ini pun dah dapat. So yang balance kita akan tinggalkan dalam market. Sebab apa? Kalau kita tinggal dalam market pun, so meaning kita dah tak ada dollar, tak ada average per unit, meaning harga coin yang kita, balance yang kita tinggal ni kata free, kita dapat free. So whatever, sekiranya price tu drop sampai zero pun, kita still lagi tak lose apa. Sebab apa? Coin itu adalah coin free yang kita dapat, tak menggunakan kita punya modal. So itu adalah salah satu cara yang anda boleh gunakan untuk take profit. Kemudian lagi satu cara yang tu akan buat adalah antaranya tu akan guna. Sebab apa? Kita tahu price tu possibility untuk sampai di 3.6 dan 42 tinggi. So apa Zul akan buat? Zul tak akan ambil profit kat sini. Setiap level ni Zul tak ambil profit, tapi Zul akan ambil start profit di kawasan 36 ataupun 42. So bila sampai kat sini, apa yang Zul buat? Zul akan bawa keluar modal. Zul akan bawa keluar modal. Lepas tu Zul akan ambil profit more than 50%. So apa itu? Contoh kalau kata Zul masuk RM1,000 kat sini. So RM1,000 kita expected price ni naik. So naik tu berapa banyak? Kita expected ini dalam, alright, kata 200%. 200% firstly kita akan jadi kat sini harga 3,000. So kita invest 1,000, indah untung 3,000. So apa yang Zul akan buat? Per sekali Zul akan bawa keluar Zul punya 1,000 modal. So 1,000 modal, now kita balance lagi 2,000. So 2,000 ni nak ambil kita akan bawa keluar profit more than 50%. So kalau kita ambil contoh, kalau kat sini Zul expected kita akan keluar more than 50% dalam 70% ataupun katakan 50% lah. Kita keluar 5%, so meaning kita dah bawa keluar lagi 1,000. So now kita dah ada dapat modal RM1,000, dapat juga untung RM1,000. Dalam market kita ada lagi RM1,000. So RM1,000 ni anda boleh biarkan dalam market sekiranya price itu terus lagi melakukan ke atas, meaning anda still lagi dapat profit. Sebab apa? Dekat sini ada lagi RM1,000. So RM1,000 kalau price tu naik lagi 100%, anda RM1,000 ni akan bertukar jadi RM2,000. Dan sekiranya price RM1,000 tadi yang anda tinggal, price tu jatuh sampai kat kawasan ni. So kita kira balik, bagi RM1,000 ni mungkin dah jadi balik kat sini mungkin dalam RM300. So RM300 tak masalah, anda still lagi profit. Even kalau price ni jatuh sampai zero pun, hilang terus, anda tak rugi apa-apa. Sebab apa? Modal dah keluar, profit pun dah ambil. So itulah cara-cara Zul expected akan guna. So Zul mau akan gunakan cara yang kedua, mana Zul akan biarkan price tu sampai di 4.2 dan 36 expected untuk kita 4 season bulan 12. So bulan 12 ni kita akan tengok macam mana keputusan ni. Kita tengok ada barang pattern, adakah kita ada reversal pattern kuartal dah weak, ada petanda bearish. Tu expected petanda-petanda tu akan datang di 4.2 atau 36, dan masa tu Zul akan bawa keluar modal, ambil profit, dan profit more than 50%. So dekat 50% tu minimum, kata must take profit 50%. Anda nak ambil tinggi lagi mungkin 60%, 70%, 80%, terserah mana, tak masalah. Tapi make sure jangan ambil profit ke semua. At least tinggalkan sikit, at least tinggal 10% profit yang ada kat sini. Untuk expected kini price tu terus melakukan ke atas, kita still lagi boleh ambil profit. Sebab apa? 4.2 ni still lagi kadang-kadang price boleh naik lagi, at least sampai kawasan ni baru dah rebound. So at least kalau kita tinggal 10% profit kita dalam ni, kita still lagi boleh enjoy profit ke atas. Kemudian bila big retracement berlaku, kita akan guna semua modal dan profit yang kita bagi untuk reinvest balik dalam market. So mungkin kat sini kita invest RM1,000, next season kita dapat tadi RM1,000, RM2,000. So kat sini expected kita boleh invest mostly, kita boleh spend dalam RM2,000 lebih. So dengan untuk ni kita invest RM1,000, kat next season kita boleh invest more RM2,000. So itulah kata peningkatan modal kita, tak perlu kata cari modal lain lah, ataupun bila ada modal lain kita boleh top up lagi lah. So now RM2,000 kita modal, mungkin kita ada duit simpanan lebih, kita top up lagi mungkin jadi RM5,000. So itu yang Zul ambil carakan guna untuk take profit hanya.
anda boleh guna praktikan dua cara tu, sama ada anda ambil setiap level di Fibonacci tu 10% ataupun anda boleh buat cara yang kedua, iaitu biarkan price tu naik sampai 42.36, kemudian wajib keluar profit dan modal more than 50%. Kemudian yang kata tip terakhir yang nak bagi tahu ialah jangan buat keluar semua profit. So profit tu kalau anda nak keluar pun at least tinggalkan 10%. So katakan anda dah invest RM1,000 tu, katakan tadi invest RM1,000 kat sini, invest RM1,000 kat sini dan price kat sini dah jadi RM2,000. So RM2,000 tu keluar modal RM1,000 dan ada RM1,000 ke profit RM9,000 tu, anda buat keluar RM900 ataupun 90%. Kemudian sini tinggal 10% yang berharga RM100. So RM100 ni sekiranya price naik atas, akan ada 100 ini akan berganda lagi. Tapi sekiranya price tu jatuh bawah 100 ni berkurang, tapi tak kisah berkurang apa, kalau jatuh sampai kosong pun tak efek mana, sebab kita still lagi untung. Sebab apa? Modal dah keluar, profit 90% pun dah keluar. So cakap jangan tinggalkan kata dalam anda punya ini kosong terus. Tapi tak kata kalau anda nak kosong pun tak adalah. Cuma sekiranya price ada lagi melakukan naikan, anda tak dapatlah enjoy profit. Anda tengok je, anda perlu tunggu untuk big retracement baru kita reinvest balik dalam market. So itu yang Zul gunakan cara Zul untuk take profit menggunakan Fibonacci kata retracement. So itu di Bitcoin apa yang Zul akan buatkan. Dan sekiranya juga untuk itu yang Zul expect teburan dan berlaku, itu ambil profit. So kalau di chart lain, so kita contoh, Zul akan tunjuk contoh lain, contoh di Ethereum. So di Ethereum ni Zul cak Zul, so apa yang Zul sebab sama juga kat sini. Kalau ikutkan Zul ada, Zul dah draw pun Zul punya Zul punya level-level tu 1.2, 1.6, 2.6, 3.6 dan 4.6. So 4.6 Ethereum expected boleh sampai dalam $13K ataupun $11K. So bila sampai kat kuasaan ni, apa yang Zul akan buat? Siapa juga Zul akan bawa keluar modal 100%, kemudian profit Zul akan bawa keluar more than 50%. Maybe Zul expect dalam 70 ke 80% Zul keluar, dan Zul akan tinggal 10 ataupun 20% untuk kata sekiranya price tu naik lagi, Zul akan kata layan profit lagi, take lagi sedikit lagi profit. Kemudian bila ada petanda price tu dah terbawah, tak kisah, biarkan ada yang itu. Dan Zul akan, bila drop bawah, Zul akan guna balik profit dan modal yang Zul buat keluar awal tadi untuk reinvest balik dalam market. Itu saja strategi untuk buy, senang, tak perlu risau. Tapi banyak cara nak ambil profit, tak ada masalah. Anda boleh guna cara mana-mana pun. Ini yang Zul tunjukkan macam mana Zul ambil profit. So ada dua hit, setiap kali price hit itu anda boleh ambil 10% ataupun anda boleh tunggu sampai di 4.2, 3.6 dan anda boleh take profit kat situ ataupun keluar modal. Tu itu adalah salah satu dua cara yang Zul pakai lah. Cuma then Zul bagi tip juga lagi, satu tip tadi 10%, kemudian 10% untuk tinggalkan dalam profit, at least tinggalkan juga, jangan buat keluar semua. Kemudian satu tip lagi ialah kita tengok contoh, kita tak tahu price tu sampai atau tidak 3.6. Kadang-kadang price mungkin sampai 2.6 saja dan price jatuh bawah balik. So kita tak sempat ambil, kalau ambil cara contoh yang kedua ni, Zul nak tunggu sini nak ambil profit, tapi profit kat sini tak sampai, price jatuh balik kawasan tu. So apa bila sampai expected, bila price sampai saja di 2.6. So expected bila price sampai saja di 2.6, apa yang anda perlu lakukan? Anda perlu lock anda punya price limit tu dalam profit. Contoh ini yang tu punya Ethereum, tu akan tunjuk contoh terus Ethereum. So di Ethereum sekarang price tu punya average adalah di kawasan ni, kawasan biru ni. So biru ni tu punya average. Apa tu average? Adalah modal yang tu ada, tu dah modal yang dah laburkan dalam Ethereum dengan jumlah coin yang tu ada, tu bahagikan, meaning tu dapat per coin yang tu ada dalam average per unit adalah dalam 2.8k. So price berada atas 28k, meaning Zul dalam profit. Price berada di bawah 2.8k, meaning Zul dalam negative profit. So macam gegap sekiranya Ethereum tu sampai di 2.6. So apa yang Zul akan buat? Zul akan lock Zul punya average ni, meaning kalau di Binance kita boleh buat function iaitu letak sell stop sell limit. So limit maknanya price 28. So sekiranya kat sini Zul ambil, sekiranya price tu tak naik sampai 38, Zul dah tak ambil lah. Tapi kalau siapa yang dah bawa keluar even yang first kalau bawa keluar 10% pun, ini juga wajib.
anda guna teknik pertama 10% ataupun teknik yang kedua ambil di top. So apa pun dua teknik ni, ini anda perlu buat, iaitu letak sell limit anda dalam profit. Apa tu letak sell limit dalam profit? So macam cakap tadi, Zul ada price average di 2.8k. So bila price hit saja 2.6, so bila hit saja 2.6 Fibonacci, anda perlu letak anda punya sell limit dalam profit, ataupun at least anda letak sell limit anda di all time high yang lama. So ikutkan all time high di 43. So average 28. So sekiranya price tu naik, kemudian sampailah di 2.6. Katakan price tu sampai di 2.6, kemudian price tak pergi lagi, price terus melakukan kejatuhan. So bila price sampai saja 26, apa anda perlu buat? Anda perlu letak sell limit anda di all time high yang lama. So ini adalah 4.3 lah. So now Zul letak sell limit. So sekiranya price itu tak pergi ke 36 atau 42, price kata retrace balik 26, jatuh balik ke bawah. At least kalau dia jatuh balik ke 43, Dul untung je lah, apa average tu kat sini. So kat sini hit saja 4.3k, expected Zul akan dapat profit dan juga dapat modal. Meaning kita tak loss melakit, kita still lagi untung, cuma untung tak sikit. So apa yang berlaku, kita tengok balik, kita akan tarik Fibonacci, cari mana major support. So kita akan sekiranya price tu drop more ke bawah, dan kita akan reinvest balik. Reinvest tadi dengan modal, dengan profit yang kat sini. So kita akan invest more lah, mau dapat coin, lebih banyak coin. So itu adalah antara dua benda penting anda perlu buat. Yang pertama tadi, at least tinggalkan 10% profit anda dalam market walaupun price tu sampai maximum target. Dan yang kedua, bila price tu hit saja 2.6, anda perlu letakkan anda punya sell limit dalam profit. So hopefully itu yang membantu anda dalam cara untuk price target. So kata itulah memaksimumkan anda punya profit dan kata secure anda punya position. So bila price tu hit saja 26, tak masalah. Kalau nak jatuh bawah tu masalah, sebab apa? Kita dah set limit. Kata sekiranya price hit sini, kita akan automatic keluar market. So tak perlu tunggu sampai 28, at least kat sini kita dah dapat modal, kemudian kita dapat juga profit. Jadi sini. So itu guys, itu saja untuk perkongsian untuk malam ni, macam mana kita nak take profit. So hopefully ini membantu anda membantu anda dalam kata cara untuk pengambilan profit. So guys, itu hopefully membantu anda. So let's go. Untuk ada sikit lagi masa, kita akan tengok pergerakan Bitcoin hari ni, apa yang dah berlaku untuk hari ini. So untuk Bitcoin, so expected untuk minggu ni maybe kita ada sedikit lagi drop. So adakah berlaku? So untuk macam jumpa pagi tadi, kita adakah potential untuk drop ke bawah tu kata lemah? Kita expected more break ke atas. Tapi apa pun, kita still lagi beware pergerakan yang ni. Drastic jatuh, naik dengan slow, drastic jatuh, naik dengan slow, drastic yang jatuh. Sebab apa? Kita still lagi ada good position untuk di 38k. So anda beware saja, be ready. Sekiranya price jatuh, kita ambil opportunity. Kalau price tu naik atas, kita akan terus saja layan profit. So kata dan itu senang je, jatuh ambil peluang, tak jatuh kita akan layan profit. So mudah, tak perlu pening-pening. Kata tak perlu kata nak re-entry balik dalam market. Apa yang ada kita layan dulu. Kalau ada lagi rezeki, kita grab lagi. Kalau tak ada, itu je rezeki kita ada, kita akan layan pula profit. Layan profit, kita akan guna pula cara nak take profit. Macam cakap bulan ni kuarter keempat dalam kripto. So kita ada kuarter 1, kuarter 2, kuarter 3. So now lah kuarter keempat. Kuarter keempat 4 year circle punya, expected bulan 10, 11, 12 kita akan ada parabolic run. So parabolic run tu expected untuk Bitcoin boleh sampai dalam 180, iaitu dia punya price target 4.2k, 4.2 Fibonacci di 181k USD lah untuk satu Bitcoin. So kalau Bitcoin berada price itu, expected untuk altcoin lain juga akan melakukan peningkatan yang banyak jugalah. So guys, itu aja untuk malam ni. Apa kalau ikutkan pagi nanti barulah Zul expectkan untuk review besok. Zul expectkan Zul akan pergi satu-satu chart, Zul akan tengok kat mana price semua yang coin tu ada, untuk kata alert, untuk tunjuk balik kat manakah position Zul untuk buy, last buy sebelum price itu melakukan parabolic. Sekira macam lah di Bitcoin juga, macam di Bitcoin tadi, expectkan sekiranya ada drop lagi 38, Zul akan grab buy. Tapi sekiranya price tu terus melakukan keadaan, Zul tak expected, Zul akan buy dah, Zul akan layan saja profit, tak buat sebarang pembelian. Apa yang Zul ada modal, Zul akan tenap kat tepi, Zul simpan modal tu untuk penggunaan in future pula. So guys, itu saja untuk malam ini. So guys, jangan lupa
pas bantu Zul dengan like, button like itu amat penting untuk Zul punya channel. So guys, jangan lupa like Zul punya button, dan siapa yang masih baru belum subscribe, anda boleh subscribe, kemudian bantu juga share Zul punya video ke laman sosial anda lah. So guys, thank you, jumpa lagi pagi besok. Assalamualaikum, bye bye. Everybody get your fucking hands up.